Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita untuk mata pelajaran Maharat. Maharat Al-Quran bagi tingkatan 5. Kita masih lagi dalam pelajaran yang ke-6. Dua tajuk biografi Imam Hamzah. Di mana dalam tajuk ni kita dah cerita malam, kita bincangkan tentang biografi Imam Hamzah dan manhaj Imam Hamzah. Jadi yang sebelum ni kita dah cerita tentang biografi Imam Hamzah dan rawi dia. Dan kita juga dah masuk manhaj Imam Hamzah dalam bab basmalah di antara dua surah. Yang mana Hamzah dia baca wasal di antara dua surah. Saya nak ingatkan pelajar dalam bab basmalah di antara dua surah ni, semua qura' semua qura' dia tak kisahlah dia punya apa, dia punya wajah dia, dia punya manhaj dia. Tapi semua qura' kalau akhir surah An-Nas dia baca sambung dengan surah Al-Fatihah, sepakat semua qura' dia baca basmalah. Lupa semalam nak beritahu okey, untuk ni. Sekalipun Hamzah, walaupun dia baca semua dalam Al-Quran tu, di antara dua surah tu dia baca dengan wasal tanpa basmalah. Tapi kalau dia nak sambung surah An-Nas dengan surah Al-Fatihah, dia akan baca macam qura' yang lain. Dia baca basmalah. Okey? Okey, itu bab basmalah. Dan kita juga dah masuk tentang manhaj Imam Hamzah dalam surah Al-Fatihah. Mana Imam Hamzah dia ada 4 perkataan ni je. Dia khilaf. Dan kita juga ada cerita pasal bab mad bagi Imam Hamzah. Dibaca dengan isbaq pada kedua-dua mad ni. Jadi hari ni kita akan masuk tajuk baru, bab yang baru tentang manhaj Imam Hamzah. Tajuk kita hari ni adalah bab naqli harakatil hamzah ila sakini qablaha. Bab naqal baris hamzah kepada huruf yang mati sebelum dia. Dia pindahkan baris hamzah kepada huruf yang mati sebelum dia. Okey, dalam bab ni dia akan cerita tentang manhaj hamzah. Kita dah jumpa dah sebelum ni bab ni, masa kita cerita pasal manhaj Imam Warsh. Kita jumpa lagi untuk manhaj Imam Hamzah pula. Okey. Yang pertama, lafaz syai' wal hamzah ba'da lam ta'rif. Lafaz syai', semua tempat dalam Quran, syai' dan juga huruf hamzah yang berbaris yang terletak selepas lam ta'rif. Huruf hamzah yang berbaris terletak selepas lam ta'rif. Okey. Dekat sini hamzah khilaf. Maksudnya rawi dia khallat dia khilaf. Okey. Okey, yang pertama khalaf dia akan baca dengan saktah. Pada kedua-dua keadaan ni. Pada syai' dan al, dia akan baca dengan saktah sahaja. Contoh, faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Khalaf dia akan baca dengan saktah. Faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Syai'un ajib.
Okey, dia baca saktah dekat situ. Okey. Okey, kemudian contoh lam ta'rif. Alam naj'alil arda mihada. Khalaf dia akan baca alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Dibaca dengan saktah di situ. Okey, seterusnya rawi yang kedua Khalad. Khalad dia ada dua wajah dekat sini. Okey, pada kedua-dua keadaan ni dia boleh baca saktah dan juga tanpa saktah. Saktah dan tarkus sakt ataupun bidunis sakt ataupun adamus sakt ataupun la sakt boleh juga, ataupun tahqiq pun boleh juga. Maksudnya dibaca dengan hamzah. Boleh okey, kita tengok contoh dia. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun. Khalad dia akan baca kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun dengan saktah, dan kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun dengan tanpa saktah. Okey, seterusnya contoh untuk al. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dibaca dengan saktah. Dan wajah kedua tanpa saktah. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Jadi untuk kedua-dua keadaan ni adalah bacaan ketika wasal. Ni kena ingat Okey. Dalam bab naqal ni kita cerita manhaj Imam Hamzah dalam keadaan dia wasal, dia baca wasal. Sebab bila dia waqaf pada syai' dan al, dia lain pula dia punya wajah bacaan dia. Okey. Jadi kena ingat ni ketika wasal. Dalam soalan, dalam periksa soalan nanti pun dia akan, kalau keluar soalan macam ni, kalau ditanya manhaj Imam Hamzah ataupun manhaj Khalaf ataupun Khalad, dia akan nyatakan dalam soalan tu sama ada ketika waqaf ataupun ketika wasal. Okey. Ketika waqaf nanti kita cerita pula lepas ni. Okey. Jadi ingat kat sini untuk kedua-dua keadaan, syai' dengan al, Khalaf dibaca dengan saktah, Khalad dibaca saktah dan tanpa saktah. Okey, selesai untuk dua keadaan ni. Keadaan yang ketiga, as-sakin mafsul. Okey, sakin mafsul. Khalaf dia akan baca dengan dua wajah. Dia boleh baca dengan dua wajah, saktah dan tarkus sakt. Dia boleh baca saktah dan juga dia boleh baca dengan tanpa saktah. Contoh saktah, qul uhiya ilayya annahu. Qul uhiya. Dia saktah dekat situ. Ataupun tanpa saktah, qul uhiya. Yang ni yang dia namakan sakin mafsul ni kat sini Kalau pelajar-pelajar tengok tu, huruf yang pertama mati daripada perkataan yang pertama kan. Huruf yang pertama daripada perkataan yang pertama tu mati. Huruf yang kedua daripada perkataan yang kedua, hamzah yang berbaris. Sebab naqal ni dia cerita bab hamzah yang berbaris sebelum dia ada huruf mati. Jadi kat sini sakin mafsul sebab dia dalam dua perkataan. Okey. Khalad dia baca dengan tanpa saktah ataupun baca dengan tahqiq. Dia baca macam biasa, macam kita baca. Hal ataka hadith, dia baca hal ataka hadith. Sama juga macam kita. Okey. Jadi kena ingat ni keadaan yang ketiga. Sakin mafsul. Khalaf dia boleh baca dengan saktah dan tanpa saktah.
Khallat dia hanya baca dengan tanpa saktah sahaja. Kita masih lagi cerita tentang Imam Hamzah, dia baca dalam keadaan wasal lagi. Bab ni kita cerita dalam keadaan wasal sahaja. Okey. Contoh sakin mafsul yang lain. Summa innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Okey. Dia samalah. Ketiga-tiga keadaan ni dia adalah sakin mafsul. Qul uhiya hal ataka summa innakum ayyuha. Okay. Hamzah yang berbaris sebelumnya mati. Dan satu lagi, ada satu lagi dia kalau dalam buku teks dia tak tulis ni. Bateri habis pula. Satu lagi bentuk sakin mafsul, tanwin. Tanwin yang sebelum hamzah yang berbaris. Contoh, walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Azabun alim. Itu pun adalah sakin mafsul. Walaupun dia tak ada, walaupun azabun, ba tu tanwin. Tapi dia dikira sakin sebab seolah-olah bunyi tanwin tu ada nun mati kat situ. Jadi, azabun alim. Pada azabun alim, ketika wasal, kholaf juga boleh baca saktah dan tarkus sakt. Khollat dia akan baca dengan tarkus sakt. Ini adalah tiga keadaan. Okay. Tiga keadaan bagi hamzah. Okay. Kemudian bab yang seterusnya. Babul waqfi 'ala al-hamzah. Waqaf Imam Hamzah pada huruf hamzah. Okey. Dekat sini kita akan cerita tentang manhaj Imam Hamzah ketika dia waqaf sekiranya ada hamzah yang mati ataupun hamzah yang berbaris. Sebelum ni kita dah jumpa juga dalam tajuk yang sebelum ni, waqaf bagi Hisham. Tapi waqaf bagi Hisham tak sebanyak waqaf hamzah lah. Dan kita pun akan cerita secara ringkas sahaja. Dia banyak sangat. Waqaf hamzah dalam bab hamzah ni banyak sangat lah. Dia banyak dia punya keadaan dia. Ada perkataan-perkataan khusus dan ada pengecualian. Tapi untuk peringkat kita ni, kita cerita secara ringkas dan cuma keadaan-keadaan yang tertentu saja yang kita ambil. Keadaan yang tak banyak perbincangan. Okay, kita tengok keadaan yang pertama. Okey, al-hamzatus sakinatul mutawassithah. Hamzah mati. Secara umumnya hamzah mati. Hamzah yang mati. Cuma dalam buku teks dia khususkan lagi hamzah mati yang di tengah-tengah. Okey. Kita tengok macam mana hamzah mati di tengah-tengah. Contoh dia bagi sini, ta'lamun. Ta'lamun. Hamzah dia akan ibdalkan huruf hamzah tu kepada huruf mad. Ibdalul hamzah harfa mad. Dia akan tukarkan huruf hamzah dengan huruf mad. Huruf mad tu diikut baris sebelum. Kalau baris sebelum tu fathah, hamzah tu dia akan tukar kepada alif. Kalau baris sebelum tu kasrah, dia akan tukar hamzah kepada ya mad. Kalau hamzah tu, kalau sebelum hamzah tu dhammah, dia akan tukar kepada huruf waw. Contoh dekat sini, hamzah mati sebelum dia fathah. Jadi hamzah tu ditukarkan kepada huruf alif.
Bila Imam Hamzah dia waqaf kat situ, dia akan ibdalkan huruf Hamzah kepada huruf alif. Talamun. Talamun. Kalau huruf Hamzah sebelum Hamzah mati sebelum dia dhammah, contoh mu'minun, dia akan waqaf dengan mu'minun. Dia tukar huruf Hamzah kepada waw mad. Okay. Kalau sebelum huruf Hamzah baris bawah, az-zib, az-zibu, dia akan tukar Hamzah jadi az-zib. Az-zib. Az-zibu, kalau ada waqaf kat situ, dia akan tukar Hamzah tu kepada ya, az-zib. Okay. Itu huruf Hamzah mati. Hamzah mati di tengah-tengah. Okay. Untuk Hamzah mati ni, kita ambil satu ni je. Okay. Kita ambil satu ni je. Okay, seterusnya. Kita tengok. Al-hamzatul mutaharrikah al-mutawassitah ba'da al-alif. Hamzah yang berbaris. Tadi kita cerita Hamzah mati kan. Ni cerita Hamzah yang berbaris. Okay. Hamzah yang berbaris di tengah-tengah selepas alif. Maksudnya sebelum Hamzah yang berbaris ada alif. Sebelum Hamzah yang berbaris ada alif. Ayat mudah dia tu. Hamzah yang berbaris sebelum dia alif. Alif mad. Okay. Contoh dibagi kat sini. Al-malaikah. Okay. Jadi kat sini Hamzah kalau dia berhenti al-malaikah, dia boleh baca dengan tashil. Dia ada dua wajah. Dia boleh baca tashil dengan isba' dan tashil dengan qasr. Contoh dengan isba' al-malaikah. Contoh dengan qasr al-malaikah. Dibaca tashil dengan isba' dan qasr. Okay. Contoh yang lain, du'a. Tadi Hamzah kasrah kan. Kita ambil contoh Hamzah yang fathah. Du'a. Itu pun termasuk juga Hamzah yang di tengah-tengah. Walaupun dari segi tulisan Hamzah tu di ujung, tapi sebab bila waqaf seolah-olah selepas Hamzah tu dia ada huruf mat lagi kan. Jadi dikira dalam bab ni dia masuk dalam perkataan du'a, nida'a, dia masuk dalam bab ni juga. Okay. Du'a sama juga, dia akan tashil dengan isba' dan qasr. Du'a ataupun dengan qasr. Du'a. Okay. Untuk contoh dhammah, awliya'u. Dia akan baca dengan tashil ma'al isba'. Awliya'u. Ataupun dengan qasr. Awliya'u. Keadaan yang ketiga. Al-hamzatul madmumatul mutawassitatu ba'da harfin maksurin wa qabla al-waw. Hamzah yang dhammah. Hamzah yang dhammah yang di tengah-tengah, yang terletak selepas huruf yang kasrah. Selepas huruf kasrah.
dan sebelum waw. Panjang. Maksudnya hamzah tu tengah-tengah. Hamzah tu dhammah. Hamzah dhammah. Sebelum dia kasrah, selepas dia waw. Ayat dia sama je. Hamzah yang selepas kasrah dan sebelum waw. Tu ayat dia. Ayat buku teks kan. Tapi sama jugalah. Hamzah yang di tengah-tengah. Hamzah dhammah di tengah-tengah. Sebelum dia kasrah. Okay. Selepas dia waw. Okay. Kita tengok contoh nak kasi senang faham. Okay. Al-khati'un. Okay, tengok Hamzah dhammah. Dia duduk kat tengah-tengah perkataan. Sebelum hamzah tu huruf kasrah. Huruf berbaris kasrah. Selepas hamzah huruf waw. Okay. Dekat sini hamzah dia kalau waqaf al-khati'un, dia ada 3 wajah. Wajah pertama dibaca dengan tashil. Wajah kedua dia ibdal hamzah kepada huruf ya. Wajah ketiga dia hazafkan hamzah. Kemudian dia dhammahkan huruf yang sebelum hamzah tu. Dia buang hamzah. Kemudian huruf yang kasrah sebelum hamzah tu, dia letak baris dhammah. Kita tengok cara baca. Wajah pertama dibaca dengan tashil. Al-khati'un. Dengan tashil al-khati'un. Wajah kedua, dia ibdal hamzah kepada huruf ya. Dia tukarkan hamzah kepada huruf ya. Al-khati'un. Al-khati'un. Dan wajah yang ketiga, dia buang hamzah. Dia hazaf hamzah. Kemudian huruf yang kasrah sebelum hamzah tu, dia letak baris dhammah. Jadi, al-khatun. Al-khatun. Kalau dalam kita punya silibus surah Al-Baqarah tu, mustahzi'un. Dia termasuk dalam ni. Kena ingat tu. Mustahzi'un. Dia boleh baca dengan tashil. Mustahzi'un. Ataupun dibaca dengan ibdal ya. Mustahzi'un. Ataupun dibaca dengan hazaf. Mustahzun. Kemudian keadaan yang keempat. Al-hamzatul maftuhatul mutatarrifatu ba'dal alif. Hamzah yang berbaris juga. Kita cerita hamzah yang berbaris dia lepas ni. Hamzah yang berbaris. Fathah. Dan di tengah-tengah perkataan. Dan terletak selepas alif. Maaf. Hamzah yang fathah. Yang di hujung perkataan. Hamzah yang berbaris. Yang berbaris fathah. Kemudian di hujung perkataan. Dan terletak selepas alif. Contoh as-sama'. Hamzah tu dia fathah. Dia terletak dekat hujung perkataan. Kemudian sebelum hamzah ada huruf alif. Jadi kalau hamzah, Imam Hamzah ada berhenti kat sini. Dia ada 3 wajah dekat sini. Dia akan ibdalkan hamzah tu kepada huruf alif. Dia akan ibdalkan huruf hamzah kepada huruf alif. Dengan qasr. Kemudian dengan tawassut. Dengan isba'. 3 wajah lah. Contoh dengan qasr. As-sama. Hamzah tu diibdal dah alif. Kemudian baca 2 harakat. As-sama. Kemudian ibdal dengan tawassut.
As-sama. Kemudian ibdal dengan isba'. As-sama. Seterusnya keadaan yang kelima. Hamzah, al-hamzatul maksuratul mutatarrifatu ba'dal alif. Hamzah yang kasrah berada di hujung perkataan selepas alif. Sama keadaan macam tadi, cuma baris hamzah yang berbeza. Tadi hamzah yang fathah selepas alif. Ni hamzah kasrah selepas alif. Du'ai. Dekat sini, kalau Imam Hamzah di waqaf ni, dia akan, pertama dia akan ibdal dengan qas dan tawassut dan isba' sama macam keadaan yang keempat tadi. Dengan qasr, ibdal dengan qasr, du'a. Kemudian ibdal dengan tawassut, du'a. Kemudian ibdal dengan isba', du'a. Tu 3 wajah. Kemudian dia ada lagi wajah yang tambahan, at-tashil bir-rum ma'al isba' wal qasr. Tashil dengan rum. Kemudian dibaca dengan isba' dan qasr. Jadi tashil bir-rum ma'al isba'. Du'a. Rum ni dia bunyi harkat sikit. Du'a. Tashil bir-rum. Du'ai. Tapi i tu bunyi sikit je harkat dia. I. Du'ai. Dan dengan qasr. Du'ai. Du'ai. Tashil bir-rum. Bukan du'ai. I itu tashil dan rum juga. Untuk sebutan yang jelas, untuk sebutan yang tepat, pelajar-pelajar kena rujuk pada guru halaqah masing-masing, kena talqi lah. Okey, seterusnya al-hamzatul madmumatul mutatarrifatu ba'dal alif. Keadaan yang keenam, hamzah yang dhammah yang di hujung selepas alif. Sama juga macam tadi, cuma baris hamzah saja yang berbeza. Cara baca dia pun sama macam hamzah yang kasrah tadi juga. Pertama dia baca dengan ibdal ma'al qasri wat tawassut wal isba'. Dengan qas as-sufaha. Kemudian dengan tawassut as-sufaha. Kemudian dengan isba' as-sufaha. Kemudian wajah yang kedua, at-tashil bir-rum ma'al isba' wal qasr. At-tashil bir-rum ma'al isba'. As-sufaha. Kemudian at-tashil bir-rum ma'al qasr. As-sufaha. Apa ni kena talaki lah. Kena talaki dengan guru masing-masing untuk sebutan yang jelas dan sebutan yang tepat lagi. Okey, keadaan yang seterusnya. Kita tengok al-hamzah ba'da lam ta'rif. Okey. Ni yang kita cerita tadi. Tadi kita cerita kalau hamzah pada lam ta'rif ketika wasal. Kan? Ni hamzah pada lam ta'rif ketika waqaf. Dalam keadaan ni, Hamzah, Imam Hamzah, dia boleh baca dua wajah. Dia boleh baca naqal dan dia boleh baca saktah. Dia boleh baca dengan naqal. Al-anfal. Al-anfal. Ataupun dengan saktah. Al-anfal. Dua wajah bagi Hamzah. Macam tadi
Kalau dia baca wasal, khilaf kan Imam Khalaf dengan Khallat ni. Kalau dia baca wasal, Khalaf dia akan baca saktah, kan? Kemudian Khallat dia baca dengan tarkus sakt. Saktah dengan tarkus sakt. Untuk al ni. Tapi kalau waqaf, dua-dua Khalaf dan Khallat ni dia boleh baca naqal dan saktah. Rujuk balik nota sebelumnya. Supaya jangan keliru. Yang terakhir, sakin mafsul. Sakin mafsul, contoh sini dia bagi qad amana. Kita dah cerita dah tadi sakin mafsul ni macam mana kan. Huruf hamzah yang berbaris, sebelum dia ada huruf mati dan dia dalam dua perkataan. Khalaf dia boleh baca tiga wajah. Dia boleh naqal, dia boleh saktah, dan dia boleh tarkus sakt. Ataupun tahqiq. Ataupun adamus sakt. Dah sebut dah tadi kan. Makna dia sama je. Dia boleh baca dengan naqal. Qadamana. Qadaman. Qadaman. Ataupun dibaca dengan saktah. Qad aman. Qad aman. Ataupun dibaca dengan tahqiq. Qad aman. Qad aman. Sama juga kalau tanwin. Azabun alim. Khalaf dia boleh baca azabun alim. Naqal. Ataupun azabun alim. Saktah. Ataupun azabun alim. Tahqiq. Tarkus sakt. Itu untuk khalaf. Untuk khallat, dia boleh baca dua wajah sahaja. Dia boleh baca naqal dan tahqiq. Ataupun tanpa saktah saja. Khallat dia tak baca saktah pada sakin mafsul ketika waqaf. Ini secara ringkas sahaja. Secara ringkas, keadaan-keadaan huruf hamzah ketika waqaf. Dia ada banyak lagi. Dan dia ada banyak perkataan yang khusus. Dia ada pengecualian yang lain. Dia ada pengecualian lagi. Perkataan-perkataan dia. Dan dia ada lagi keadaan-keadaan yang lain. Cuma untuk peringkat kita ni, kita hanya bincangkan perkataan keadaan-keadaan yang tertentu saja. Dan kita tak bahas panjang tentang pengecualian dan perkhususan dia lah. Secara ringkas ni, pelajar-pelajar kena ingat 8 keadaan ni. Seterusnya. Bab ahkamun nun. Bab ahkamin nun sakinah wa tanwin. Bab hukum nun sakinah dan tanwin. Nun mati dan tanwin. Dalam bab ni kita hanya fokus kepada khalaf sahaja. Imam khalaf. Untuk imam khalaf sahaja. Bab nun mati dan tanwin bagi imam khalaf. Macam mana keadaan dia? Kalau nun mati ataupun tanwin, khalaf dia akan baca idgham tanpa gunnah. Bitarkil gunnah ni maksudnya dia tinggalkan dengung tanpa dengung. Ketika mana nun mati ataupun tanwin dia berjumpa dengan ya ataupun waw. Khalaf
dia akan baca dengan idgham tanpa gunnah. Dia idgham tapi tak ada dengung. Bila mana nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan ya ataupun waw. Contoh sini, ainan yashrabu. Khalaf dia akan baca ainan yashrabu. Ainan yashrabu. Dia idgham. Tanwin tu dia idgham dalam kepada ya, tapi dia tak gunnah. Dia tak ada dengung. Ainan yashrabu. Kemudian seterusnya, syakiran wa imma kafura. Khalaf dia akan baca syakiran wa imma kafura. Syakiran wa imma kafura. Dia idgham tanpa gunnah. Okey, seterusnya. Okey. Bab yang seterusnya adalah bab fathah dan imalah. Tinggal pula tajuk dekat situ. Kan? Babul fathi wal imalah. Bab yang menceritakan tentang manhaj Imam Hamzah, sama ada dia baca fathah ataupun dia baca imalah ataupun dia baca taklil. Pada perkataan-perkataan yang tertentu. Apa dia fathah dan imalah ni? Fathah ni macam yang kita baca macam biasa. Cumanya fathah ni dia ada dua keadaan. Abu Amru Ad-Dani, Abu Amru Ad-Dani dia kata fathah ni dia ada dua. Satu, fathah orang ajam. Orang bukan Arab. Dia baca tu fathah orang Arab, orang ajam lah tu. Buka luas-luas kan. Dia kira fathah juga. Cuma fathah, dia panggil fathah ajam lah. Orang ajam. Kan? Abu Amru Ad-Dani kata, kalau orang baca qiraat ni dibaca dengan fathah yang orang ajam ni kira aib. Untuk ahli Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada lahjah Arab tu, tak ada. Kalau fathah orang Arab, dia condong sikit. Dia bukan condong, dia tak buka luas. Bismillahirrahmanirrahim. Dia buka sikit. Bukan buka sikit. Dia pertengahan. Ataupun sederhana. Bukan buka luas. Bismillahirrahmanirrahim. Fathah juga. Dia tak merosakkanlah makna. Tapi kalau orang tu dia dah belajar tajwid, kita pelajar-pelajar semua dah belajar tajwid, menghafal Quran lagi, talaqi dengan guru, tasmi' dengan guru, tapi jadi sebutan tu kena ada lahjah Arab. Fathah orang Arab dia sederhana, dia buka Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian imalah. Imalah ni dia condong lagi hampir kepada kasrah. Sebutan dia Okey. Kita masuk manhaj Imam Hamzah. Imam Hamzah dia akan imalah zawatil ya. Jadi Imam Hamzah dia akan baca dengan imalah perkataan yang hujung dia huruf ya. Hujung dia ditulis dengan huruf ya.
sama ada huruf alif yang diganti dengan ya ataupun huruf alif ditulis dengan ya. Tu nama dia zawatil ya tu. Ya. Tapi dia adalah beberapa, dia adalah pengecualian dan perkhususan dia. Tapi secara umumnya Imam Hamzah dia imalah pada zawatil ya. Sama ada perkataan tu fi'il ataupun perkataan tu berbentuk sama ada perkataan tu fi'il ataupun isim. Okey. Contoh. Wal laili idza yaghshi wan nahari idza tajalli. Ataupun contoh yang kedua, sabbihisma rabbika la'li. Ni. Jadi kita baru cerita kan, Hamzah dia baca, dia boleh baca naqal, dia boleh baca saktah pada al. Kan? Jadi kat sini dia boleh baca dekat al tu dia boleh baca saktah, dia boleh baca naqal. Dan la tu dibaca dengan imalah. Sabbihisma rabbikal a'li. Allazi khalaqa fasawwi. Tu imalah. Ni keadaan yang pertama. Dia baca imalah pada zawatil ya. Okey, seterusnya Hamzah juga dibaca imalah pada perkataan-perkataan yang berikut. Ni perkataan khusus lah. Dia ada ada 10. Dia ada 10. 10 perkataan ni, asalkan ada perkataan ni, mana-mana tempat dalam Quran, semua tempat dalam Quran, dia akan baca dengan imalah. Contoh, inilah 10 perkataan ni. Syi'a, zida, khiba, khifa, tiba, hiqa, dhiqat, zigha, rina, ji'a. 10 tempat ni dia akan imalah. Dia ada pengecualian dia. Tapi saya rasa tak perlu untuk bahasnya lah. Sekadar kita cerita secara umum 10 perkataan yang dibaca imalah oleh Imam Hamzah. Contoh, zadahum, dia akan baca zidahum. Ma tabalakum, ma tibalakum. Wa qad khaba man dassaha, dia akan baca wa qad khiba. Baca imalah. Ni contoh lah. Itu 10 perkataan. Okey, seterusnya yang ketiga. Keadaan yang ketiga. Imam Hamzah dia akan baca taklil. Taklil di antara dua ra. Taklil alif di antara dua ra. Taklilul alifat baina ra'aini thanihima mutatarrifah maksurah. Huruf alif di antara dua ra. Sebelum dan selepas dia ada huruf ra. Huruf ra yang kedua tu berada di hujung kalimah, berada di hujung perkataan dan kasrah, berbaris kasrah. Contoh dia kat sini al-abrar. Al-abrar. Imam Hamzah dia akan baca al-abrar. Taklil al-abrar. Minal ashrar. Kalau dia waqaf kat sini dia akan jadi macam tadi lah.
Kalau dia waqaf dekat asyrar ni, dia jadi boleh baca naqal dan dia boleh baca dengan saktah lah. Minal ashrar ataupun minal ashrar. Huruf ra. Dia dua ra. Dia akan taklil huruf alif di antara dua ra. Dengan syarat ra yang kedua adalah kasrah. Jadi ini adalah tiga keadaan yang Imam Hamzah dibaca dengan imalah dan taklil. Ada bukan tiga ni je, dia banyak ah. Untuk bab fathah imalah ni memang banyak. Memang banyak lah. Kalau nak cerita semua panjang. Jadi kita ambil untuk peringkat kita ni, kita ambil cuma tiga keadaan ni je. Zawatil ya. Kemudian 10 perkataan ni. Kemudian huruf alif di antara dua ra. Dan ra yang kedua kasrah. Tiga keadaan ni je kita ambil. Jadi untuk sebutan yang tepat lagi, sebutan yang jelas, kena rujuk dengan guru masing-masing. Lepas ni kena jumpa guru masing-masing, kena talaki, kena baca. Ni adalah tajuk terakhir. Lepas ni kita akan talaki. Talaki dengan guru masing-masing. Surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Untuk sebutan yang jelas lagi. Jadi sampai ini saja untuk pelajaran yang ke-6. Kita dah habis dah. Semoga pelajar-pelajar faham. Kalau ada tak faham, ada yang kurang jelas lagi, kena rujuk pada guru halaqah masing-masing. Dan dapat siapkan tugasan dan hantar pada guru halaqah masing-masing. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.